Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, so kita punya PGPR cikgu teruskan dalam YouTube ya, sebabnya kelas Form 5 cikgu agak uh, panjang sikit lah. Alright. So untuk this week kita akan masuk kepada bab 2 which is fungsi kuadratik. Okey, suatu fungsi kuadratik ni adalah satu bab yang agak panjang. Dan actually dia tak adalah susah mana pun. Cuma bila dia agak panjang, so dia ada banyak pelbagai konsep dalam ni lah. Okay, so first of all, dalam bab ini kamu kena tahu berkaitan dengan persamaan kuadratik, okay? Kemudian ketaksamaan kuadratik. Kamu dah belajar masa form 4, persamaan kuadratik. Dia punya bentuk dia adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama kosong. Okey, kemudian ketaksamaan kuadratik which is bila ketaksamaan akan ada simbol lah. Lebih besar atau sama ke, lebih kecil atau sama ke. Okey. Alright. So, kamu kena tahu juga berkaitan dengan fungsi kuadratik ni. Okey, bila sebut fungsi kita state sebagai fx lah. Okey. So, ada bentuk-bentuk graf dia macam manalah. Ada pelbagai bentuk-bentuk fungsi kuadratik ni. So, kamu kena tahulah bentuk graf dia macam mana, senyum ke masam dan sebagainya lah. Okey. So, semua ini adalah semua yang perlu dipelajari dalam bab fungsi kuadratik. Okey, so kita terus go through apa kepentingan lah bab ini. Kenapa kita nak belajar bab ini? Kadang-kadang kamu kata, cikgu, kenapa nak belajar sedangkan dalam kehidupan seharian tak ada kaitan. Okey, actually MX ini sangat-sangat signifikan lah dalam kehidupan kita. Okey, so mungkin bab ini digunakan untuk konsep kuadratik ni dalam rekaan teleskop, okey, cermin berbentuk parabola, okey, bentuk yang melibatkan bila parabola ni bentuk senyum ataupun masam lah. Okey, cikgu lebih prefer okey bila ni senyum, ini masam. Okey, dalam bidang kejuruteraan, jurutera menggunakan aplikasi konsep fungsi untuk menentukan jenis beban yang ditampung, okey. So yang ni maksudnya dalam pembinaan apa saja, tak kisah dalam jambatan ke, nak buat apa dan sebagainya, menggunakan konsep fungsi kuadratik. Okey, sebab ada keseimbangan di situlah. Okey. Alright, so kita go through pada apa yang kita nak masuk pada hari ini, which is 2.1 persamaan dan ketaksamaan kuadratik. Okey, so dalam ini kamu kena tahu macam mana nak menyelesaikan persamaan kuadratik menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan rumus. Okey, sebelum ini masa form 3, kamu dah selesaikan persamaan kuadratik ini menggunakan pemfakturan. Okey, jis pemfakturan yang kamu tulis x tolak 2, x tambah 3 contohnya sama dengan kosong. So inilah dinamakan pemfakturan. So cikgu takkan ulang dah pemfakturan dekat sini. Mungkin konsep ini akan digunakan dalam the next subtopic dalam bab inilah. Cuma khusus untuk 2.1 adalah untuk penyempurnaan kuasa 2 dan rumuslah. Kemudian kita nak tahu macam mana nak membentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca yang diberi and then menyelesaikan ketaksamaan. Okey, so yang ni banyak kan. So kita masuk saja dalam bentuk ni saja. Hari ni cikgu nak masuk penyempurnaan kuasa 2 saja. Okey. Alright, so kita nak menyelesaikan persamaan kuadratik menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan rumus. Okey, secara amnya suatu fungsi persamaan kuadratik ni boleh ditulis dalam bentuk am. Okey, bila cikgu sebut saja general form ataupun dalam bahasa Melayunya bentuk am, sentiasa kamu kena tahu dia adalah ax square, okey, kuasa 2 tambah bx tambah c sama kosong. So, bila sebut kata persamaan, mesti sama dengan kosong. Okey, sebut saja kuadratik, dia mesti kuasa 2. Ini kuasa 2. Apabila sebut kuadratik, dia mesti ada dua punca. Okey, dua punca. Punca ni siapa yang kamu buat x tolak 2, x tambah 3 tadi. Yang pemfakturan tu. Yang kamu dapat x sama dengan 2. X sama dengan negatif 3. So, inilah punca. So, semua punca ini sebenarnya kamu boleh guna dalam kalkulator menggunakan EQN tu. Okey, kalkulator kamu boleh guna. Okey, so daripada situ, daripada general form ini, kamu kena tahu siapakah yang berada pada x square, siapakah berada yang sebelah x, siapakah yang tak ada x. Okey, kenapa? Sebab kita nak tentukan
Yang berada di sebelah X kuasa 2 ini adalah A ni adalah nilai kepada pemalar bagi X kuasa 2. Yang sebelah X ini, B ni adalah pemalar bagi X lah. Okay, dan sini yang tak ada X. Okay, yang tak melibatkan antara X square dengan X. Alright. So, penyelesaian ataupun punca bagi persamaan kuadratik, okay, sebenarnya adalah, okay, yang tadi yang kamu kata, yang cikgu kata X sama dengan 2, X sama 3, negatif 3 tadi, itu kamu tahu punca. So, sebenarnya bila sebut saja punca, dia sebenarnya adalah koordinat X bagi titik-titik persilangan. Kenapa dia persilang kan? So, sebenarnya titik-titik persilangan antara graf, okay, dengan paksi X. Kenapa? Katakan, okay, cikgu kata, okay, graf dia macam ni. Okay, bila dia bersilang kat sini, okay, maksud dia Y sama dengan kosong. Okay, sebab paksi Y kita berada pada sini, Y sama kosong. Sebab tu dinamakan dia adalah titik persilangan antara graf, apa panggil ni? Graf kuadratik dengan paksi X. Dia menyentuh bersilang ni, maksudnya dia intersection. Okay. Itu kena faham lah konsep saja ni. So, untuk menyelesaikan kaedah, menyelesaikan persamaan kuadratik ni, kita ada 3. Pemfakturan, penyempurnaan kuasa 2 dan rumus. Pemfakturan ni imbas kembali yang cikgu kata tadi, yang kamu belajar masa form 3. Okay, dalam maths memang kamu akan sentiasa diperkenalkanlah, diimbas kembalilah. Okay. So, sebenarnya daripada kalkulator, ini general form kamu. So, daripada kalkulator sebenarnya kamu boleh buat pemfakturan ini. Okay, kamu tekan A kita, okay, guna EQN. Kamu tekan A kita 1, kemudian kamu tekan B-nya 5, kemudian kamu tekan C-nya 6. So, daripada situ kamu dapat jawapan ini. Okay. Tetapi bila buat pemfakturan dia akan terbalik. So, jangan buat jawapan dulu baru pemfakturan. Kena buat pemfakturan dulu. Bila terbalik maksudnya, okay, sekejap cikgu padam. Okay. Maksudnya kat sini, kalaulah sini jawapan kita negatif 2, so atas jadi positif lah. So, dia terbalik. So, kalau ini negatif, dia positif. Kalau sini positif, dia jadi tolak. Itulah cara nak buat pemfakturan menggunakan kalkulator. Alright, sebenarnya kalau zaman cikgu dulu, menggunakan pemfakturan ni adalah guna cross tu baru dapat. Okey, tapi zaman kamu dah berubah, so no need untuk guna darab silang cross tu. So kamu boleh guna kalkulator dan applykan dalam bentuk pemfakturan lah. Alright. So kita terus masuk kepada kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey. Apa yang dimaksudkan kaedah penyempurnaan kuasa 2? Bila sebut saja kuasa 2, mestilah ada kaitkan dengan kuasa 2. Okey, dan sama ada dalam buku ke ataupun dalam buku rujukan ke buku teks ke, menggunakan masing-masing menggunakan kaedah yang berbeza lah. Okey, nak menyenangkan. Konsepnya sama, cuma kita apply tu nak menyenangkan lah. Alright. Okey, so silakan, okey, kita tengok example. Selesaikan persamaan yang menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, first of all, okey, kalau kita tengok dalam buku teks ni, okey, dia kata first of all kita pindahkan yang tak ada X ni. Okey, sekarang ni negatif 7 tak ada X, so dia pindahkan sebelah kanan. So negatif jadi positif lah. Okey, bila dia kata pindahkan, maksudnya kita yang sini dah berada di sebelah kanan. Okey, step yang kedua, ini yang step yang pertama. Okey, bila step yang kedua dia kata tambahkan sebutan perkali X per 2 di sebelah kiri dan kanan persamaan. Okey, ini apa maksudnya kat sini? Maksudnya dekat sini sebenarnya, okey, 4 ini adalah nilai B kita, kan? Kita punya persamaan adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So, sebenarnya nilai 4 ni ambil pada mana? Nilai B kita. So, konsep dia 4 per 2. Okey. Kuasakan 2. Ni hukum ataupun formula bagi penyempurnaan kuasa 2 lah. So, bila kita tambahkan sebelah kiri, kita kena tambahkan sebelah kanan. Kenapa? Sebab nak bagi seimbang. Okey, bila dah tambahkan kiri kanan, okey, B over 2A sebenarnya. Okey. So, kat sini maksudnya 4 per 2 ni adalah
B over 2A. Which is B kita adalah 4 over 2 dengan A. A kita adalah 1. Okay. So, maksudnya 4/2. That's why sini 4/2 lah. Okay, bila sampai sini, 4/2 bahagi 2, kita tahu 2. Okay, 2 kuasa 2, 2 kuasa 2. Okay, jangan ubah balik 2 kuasa 2 tu jadi 4. Sebab sekarang ni kita nak merge kan, nak bentukkan daripada sini, kita nak bentukkan jadi bentuk penyebrangan kuasa 2. Penyebrangan kuasa 2 maksudnya daripada kita kuadratik ni nak jadikan bentuk kuasa 2 yang tak ada C kat belakang tu. Okay, so kemudian kita ambil lah X. Ni kuasa 2 kan? Ni kuasa 2, ni kuasa 2. Kita combine jadi X tambah 2 kuasa 2 kat luar. So ini abaikan dia. Kenapa abaikan cikgu? Sebab kalau cikgu darab balik, macam ni cikgu buka kuasa 2 maksudnya 2 kali kan? Jadi X kuasa 2 tambah 2X tambah 2X. Ni macam ni cikgu ni darab. Ni sini darab sini, ni darab sini. So ini darab sini, kemudian ini darab sini. Okay, so dia akan jadi tambah 4. Adakah sama yang kita dapat sekarang dengan yang diberi ni? Sama kan? That's why maksudnya cikgu, apa yang kita simplifykan ni adalah sebenarnya diri dia juga. Cuma contohnya hari ni dia pakai baju Melayu, esoknya pakai baju t-shirt macam tu lah. Alright. So maksudnya dah combine. So yang ni selesaikanlah. 2 kuasa 2 ni 4. 4 tambah 7 11. Okay. So bila sampai sini. Okay, bila sampai sini. Sekarang kita nak cari X kan. So bila nak cari X maksudnya staykan X di sebelah kiri lah. So jadi X sama dengan 11 ni. Okay. Punca kuasa 2 mai sini dia adalah punca kuasa 2 pula. Kuasa 2 bila mai sini dia jadi punca kuasa 2. Saya cuba dah bagi nampak. Okey. Ni kuasa 2 bila mai sini dia akan jadi punca kuasa 2. That's why punca kuasa 2. Cikgu kenapa ada plus minus? Okey. Nilai kuasa 2 ni apabila bergerak sebelah kanan dia mesti ada nilai positif dan nilai negatif. Kenapa? Sebab dia menjadikan nilai ini kuadratik ada 2. Sekarang cikgu kata tadi, nilai jawapan by kuadratik mesti 2. That's why ada negatif, ada positif. So, kita buatlah negatif 11 tolak 2 atau positif 11 tolak 2. So, jawapan kamu akan dapat negatif 5.317 atau 1.317. Okay, untuk buat jawapan ini, kamu kena buat dalam 4 angka bererti. So, jangan kurang, jangan ambil 2. 4 angka bererti. Kecuali soalan tu state. Nyatakan jawapan anda dalam 2 tepat perpuluhan, 3, 4 perpuluhan, tak apa. Okay, alright. Okey, ataupun cikgu nak ajar cara yang satu lagi menggunakan cara buta. Okey, macam mana sebenarnya benda sama je. Okey, sekejap cikgu tambah dia punya whiteboard. Okey, katakan soalan tadi cikgu ambil soalan yang sama dengan yang ni. X kuasa 2 tambah 4X tolak 7. Okey, cikgu tulis kat sini X kuasa 2 apa dah tadi? Ada lupa dah. Tambah 4X tolak 7. Okey. Tambah 4X tolak 7 sama dengan 0. Okey, cara cikgu adalah menggunakan cara A darab X tambah buta kuasa 2 tolak buta kuasa 2. Okey, tutup bracket tambah C sama dengan 0. Okey. Ini untuk buat nak bagi ingat lah. Kemudian kita selesaikan macam biasa. Okay, follow cikgu punya instruction. Okay, so first of all, kamu identify dulu. Which is A kita adalah 1. Ni yang duduk sebelah X ni. Kemudian B kita adalah sebelah X ini adalah 4. Kemudian C kita adalah negatif 7. Okay, so kita masukkan dalam formula ni. A adalah 1. So, bila A1 tak payah tulis pun tak apa. Okay. Kalau 2 ke negatif 1, so make sure tulis. Kalau nak tulis dulu pun tak apa, tak masalah. Okay. Alright. So, daripada sini, X. Okay. X itu salin balik, which is X tambah. Okay. B ni maksudnya nilai B sini. Okay. Nilai B maksudnya 4. O ini maksud over. Over ni maksud per. Okay. Dalam bahasa Inggeris cikgu guna.
per. So, over. Okay, over per. T ni refer kepada 2. Okay, 2 maksudnya 2 lah. 2 A ni adalah nilai A sini. Okay, A sini adalah 1. Okay, so close balik kuasa 2. So, ini pun sama botah. Benda yang sama ni. Yang ni. So, kita salin balik je. 4/2 kuasa 2. Okay, tambah C which is C negatif 7. So, jadi negatif 7 sama dengan kosong. So, bila 1 tak masalah. Tapi kalau 2, kena darab lah ke dalam. Okay, so cikgu simplifikan 4 bahagi 2 dapat 2. So, X tambah 2 kuasa 2. So, sini pun 2. Okay. So, 2 kuasa 2 jadi 4. Okay, tolak 7 sama dengan kosong. Sekarang ni cikgu dah buang dah dia punya bracket besar ni. Bracket ni cikgu dah besar dah. Tapi jangan ingat kalau lah sini negatif 1 ke ataupun 2 ke, jangan lupa darab ke dalam ni. Okay, darab ke dalam ni, darab ke dalam ni. Okay, sekarang ni satu je cikgu tunjuk example ni kan. Okay, so cikgu padam balik takut tersilap. Okay, so bila sampai sini, okay, ini adalah bentuk botah kita lah. Penyempurnaan kuasa 2. Sekarang ni kita nak solve kan. Okay, ini jadi 11 sama dengan kosong. Okay, bila nak solve, maksudnya nak cari X. So, bawa lah ke sana. Jadi, X tambah 2 kuasa 2 sama dengan 11. Kuasa 2 mai sini punca kuasa 2. Jadi, X tambah 2 sama dengan plus minus. Kenapa? Punca kuasa 2 kan. So, puncakan kuasa 2, 11. Okay, so maksudnya untuk cari jawapan, satunya adalah sama ada X. Okay, sama dengan sorry, tiba dia keluar macam tu. Okay, X sama dengan saya cikgu letak atas, saya tak muat. Okay, cikgu letak sini So, makanya X sama dengan positif. Okay, tak apalah nak tulis positif 11. Okay, tolak 2. Okay, kamu dapatkan jawapan sama dengan tadi. Atau okay, X sama dengan ni dah positif, maksudnya sini negatif. Negatif punca kuasa 11. Okay, tolak 2. So, kamu akan dapatlah jawapannya sebiji lah macam tadi. Cuma ini adalah cara untuk menyenangkan nak faham macam mana nak buat penyempurnaan kuasa 2. So, macam mana rumus dia? Ingat balik. A, okay, close, bracket besar, open bracket besar. Kemudian X tambah botah. Botah ni apa? B over 2A. Okay. B over 2A. Okay. Kuasa 2. So, kalau ni tambah, so sini tolak sebab nak imbang kan. Botah kuasa 2. Close bracket tambah C sama dengan kosong. So, hafal lah yang ni. Lebih senang dan lebih teratur lah. Berbanding kalau kamu tengok pada sini kan. Macam nak ingat apa cikgu tambah perkali X per 2 per kuasa 2 kan. So, agak susah. So, it's up to you lah. Nak guna yang mana janji kamu faham lah. Okay. Sama juga dengan apa panggil ni? Dengan contoh yang B. Okay, bila sebut saja persamaan. So, kalau dia negatif, dia boleh ubah jadi positif. Kenapa? Sebab kita darab kiri dan kanan ni. Okay, tak ada masalah. Alright. So, ni cikgu tunjukkan guna cara botah. Okey, kejap. Kita tambah whiteboard lagi. Negatif 3 kuasa. Okey, negatif 3x kuasa 2. Dia lagi. Tambah 6x tolak 1. Tambah 6x tolak 1 sama dengan kosong. Okey. Kalau kamu nak ubah persamaan ini, tak ada masalah. Sebab cikgu, kamu kata, cikgu saya nak tukar jadi positif lebih senang. So, nak dapatkan positif maksudnya kita darab dengan negatif lah. So, bila darab negatif jadi 3x kuasa 2 tolak 6x tambah 1 sama kosong. Okey. So, daripada sini kita guna tadi. A, X tambah botah kuasa 2 tolak botah kuasa 2 tambah C sama kosong. Okay, so sekarang ni X kita, A kita 3. Kalau rasa tak selesa, tulis satu. A-nya 3. Okay, yang sebelah sini. B-nya negatif 6. C-nya adalah 1. Okay, so 3. Okay, X tambah. Okay,
botak B. Okay, B over. B kita adalah negatif 6. So, negatif jumpa positif. So, jadi negatif lah. So, boleh padam ini letak negatif siap-siap. Okay. Sebab dia negatif jumpa positif kan. So, negatif 6 sebab B over 2. A. Okay. A kita 3 kan. Okay. Yang ni kuasa 2. Cikgu nak buat besar sikit. Yang ni boleh. Tak ada masalah. Besar. Sebab kita tak tahu dia punya fraction besar mana kan. Okay. Besar sikit. Okay. Tambah botak kuasa 2 kan. Kemudian tolak. Okay. Tolak botak kuasa 2. Okay. Tolak. Benda yang dalam ni jugalah. Okay. B. B over 2A kan. So, B over 2A. So, B kita negatif 6 over 2A. A kita adalah 3. Okay. Kuasa 2. Okay. Close bracket. Tambah C. C kita 1 sama dengan 0. Okay. Okay. Bila sampai sini. Okay. Tengok 6. 2 darab 3 pun 6. So, 6 bagi 6, 1. So, kita dah boleh simplifykan kat sini. X tolak 1 sajalah. Okay, kuasa 2. Tolak. Okay. Negatif 6 bahagi 6. Negatif 1. Negatif 1 pun kuasa 2 jadi 1. Kan? Okay. Tambah 1 sama dengan 0. Okay. So, yang ni yang cikgu kata kalau lah ada nilai kat sini kena darab. Macam mana darab cikgu? Darab je 1. Jangan pula darab P letak dalam. Letak je kat luar. Macam ni saja. Okay, tolak 3 1, 3. Okay, yang ni jangan darab. Sebab dia tak ada kaitan. Sebab bracket kat luar kan. So, tambah 1 sama dengan 0. Okay, so jadi tinggal macam ni. 3x tolak 1 kuasa 2. Okay, ni tolak 2 sama dengan 0. Okey, so kemudian cikgu tambah sini . So jadi kita nak X kan. So kita nak X, kita bawa ke sebelah kanan yang tak ada kaitan. Okey, kita buat satu-satu. 2 pergi sana positif. So jadi 2 per dengan 3. 3 daripada mana yang duduk sebelah sini. Okey, so sekarang ni kuasa 2 kita buang lah. Sebab kita nak cari X kan. Okey, plus minus punca kuasa 2, 2 per 3. So, jawapan kamu kena kira X sama dengan positif dulu. Okay, 2 per 3. Okay, tambah 1. Okay, kira kalkulator. Sama je dengan jawapan tu. Ataupun satu lagi. X sama dengan, ni dah positif. Ni negatif lah. Negatif punca kuasa 2 per 3. Tambah 1. Jangan pula pergi ubah ini. Tambah tolak tau. Yang ni maksudnya daripada sini jadi tambah ke kanan. So, dapatlah jawapannya sama saja dengan yang sini. Okay. Alright. So, itulah penyempurnaan kuasa 2. Okay. Cikgu ada satu lagi cara macam mana nak buat. Okay, kejap Cikgu pasal. Okay. Ada satu lagi cara untuk cara untuk menyempurnakan kuasa 2. Okey, saya cikgu tunjukkan dulu. Cikgu ambil yang kaedah rumus dulu. Okey, kaedah rumus ni senanglah, agak senang. Sebabnya dah memang diberi rumus, senanglah penyempurnaan kuasa 2 yang jadi masalah. Okey, apakah rumus dia? Which is X sama dengan negatif B plus minus. Okey, punca kuasa 2 B squared minus 4AC over 2A. So, rumus ini diberi dalam SPM. Okey. So, first of all, macam mana cikgu nak buat? Okey. Kalau cikgu tunjuk kat sini, macam susah nak faham. Okey, cikgu tunjuk kat sini. Saya menggunakan contoh yang sama, tapi saya tunjuk kat sini. Okey. Daripada sini, 2x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 sama dengan 0. Okey. So, first of all, bila kita sebut saja negatif B dan seterusnya AC, so that means langkah pertama kita kena identify dulu. Siapakah A, siapakah B, siapakah C. So, A kita duduk sebelah X kuasa 2, which is 2 lah. Okay, B kita adalah negatif 2. Kemudian C kita adalah negatif 3. Okay, daripada sini, kita masukkan terus dalam rumus. Okay, so macam mana kita nak gunakan? Kita masukkan dalam rumus kita. Which is, okay, X ni, okay, make sure apabila kamu nak menggunakan rumus ini, make sure dalam keadaan
general form. Dah dalam ax square plus bx plus c equal 0 lah. Okay, sebab senang untuk kamu identify which one A, B dan C lah. Okay, so masukkan rumus X sama dengan, okay, X ni akan berubah kalau persamaan ni. Contohnya kalau dalam 2Y kuasa 2 tolak 2Y tolak 3. So, sini pun dalam bentuk Y lah. Okay, dia akan berubah secara langsung lah. Okay, so negatif. Negatif ni memang stay. Maksudnya dari formula. So, negatif B. B kita negatif. Letak negatif kat luar. Negatif B plus minus, okay, B squared. Okay, B squared, B kita negatif 2. So, negatif 2 kuasa 2 tolak 4. A kita adalah 2. C kita adalah negatif 3. Okay, nampak tak cikgu punya punca kuasa 2 tu tak penuh kan? Jangan tinggal macam ni, kena tarik. Sebab formula dia refer pada semua itu adalah punca kuasa 2. Kemudian over, semua ni over per, okay? Per dengan 2A. 2A siapa? A-nya adalah 2. Okey, semua ini, okey, tambah tolak ni apa maksudnya cikgu? Dia asingkan ni. Atau ni maksudnya dia ambil tambah. Satu lagi dia ambil tolak. Macam tadi yang kita buat kuasa 2 tu lah kan? Kenapa? Sebab bila persamaan kuadratik dia akan ada dua nilai. Okey, sama ada nanti kamu akan tengoklah. Nanti kita masuk pada jenis-jenis punca. Kenapa dia dua nilai, kenapa dia ada satu nilai je dan sebagainya. Okey. So sebenarnya kamu tak perlu kira satu-satu kat sini. Okey, kamu boleh guna data nilai daripada kalkulator yang kamu guna EQN tu. Okey, EQN maksudnya kamu tekan nilai A-nya adalah 2. B-nya adalah negatif 2, C-nya adalah negatif 3. So, kamu masukkan saja, memang kamu akan dapat jawapan ini. Cuma, kita kena tunjuk cara dia macam mana. Jawapan ini terus ambil pada kalkulator. So, perlu tak cikgu tunjuk jalan kat sini? Tak perlu pun. So, maksudnya selepas cikgu buat ini, langkah ini, okay, kamu terus boleh tulis jawapan negatif 0.823 atau 1.823. Nak skip pun boleh, nak tulis pun boleh sebab dia tak mengganggu markah. Okay, so nampak kita punya langkah menggunakan kaedah rumus ni sangat-sangat senang lah berbanding kita guna penyempurnaan kuasa 2. Cuma dalam kes SSM ni cikgu tak boleh nak cakap. Cikgu tak apalah kita pilih untuk kaedah rumus saja, tak boleh. Sebab kemungkinan soalan kata selesaikan persamaan ini menggunakan penyempurnaan kuasa 2. So, kalau kamu tak ikut arahan, so kamu kena dapat kosong lah. Alright? So, ini adalah kaedah rumus. So, cikgu kata tadi menggunakan satu lagi kaedah untuk penyempurnaan kuasa 2. Okey, nanti cikgu share dulu dia punya slide. Okey, so untuk hari ini, okey, so kamu selesaikan latih diri 2.1. Okey, A, B. Okey, nak suruh cikgu tulis satu ke? Cikgu buat separuh lah diri 2.1 ni. Okey, so kita habis sampai situlah. So ini 2.1.2 kita masuk minggu depan. Okey, lambatlah kita punya ni sebab jadual dah berubah kan. Okey, so yang ni dia kata, okey tengok penyempurnaan kuasa 2. Okey, penyempurnaan kuasa 2 maksudnya bota tadilah. Okey, so ada dua soalan. Okey, macam mana cikgu bagi half. So kamu continue Okey, cikgu dah kata tadi guna A X tambah bota kuasa 2. Okey, tolak bota kuasa 2. Okey, close bracket tambah C sama kosong. Okey, so identify dulu. A kita adalah 1, B kita adalah 4, C kita adalah negatif 9. So, A kita adalah 1, so masukkan. 1 tak payah tulis lah nanti dia mengganggu. So, terus ambil X tambah bota. So, tambah bota dah positif, so tak ada efek lah. Bota B over 2A. Okey, kuasa 2. Tolak bota, ambil 4/2 kuasa 2 tambah C, tambah C kita negatif 9 kan. So, dia bukan tambah lah. Jadi, tolak 9 sama dengan kosong. So, 4/2 ni. Okay, jadi X tambah 4/2, 2 kan. So, kuasa 2 ini
2 kuasa 2, 4. Tolak 4, tolak 9. Macam tu. So, cikgu suruh kamu continue cari nilai X. Cikgu dah ajar dah separuh. Macam mana nak buat ni? Bawa ke kanan dan sebagainya. Okay, ini pun sama. First of all, kamu identify A siapa. B-nya negatif 3. C-nya negatif 5. Okay, kemudian kamu masukkan dalam bota tadi. So, A pun 1 tak ada efek. So, tak payah tulis pun tak apa. Tapi kalau nak tulis pun tak ada masalah. Jadi, X, okay, bota, negatif B. So, negatif jumpa positif jadi negatif lah. Negatif, okay, bota B over 2A. Kuasa 2. Okay, tolak B. B negatif 3 over 2A. Kuasa 2. Okay. Dan tambah C negatif. So, jadi negatif 5 kosong. So, jadi sini X tolak. Ni tak boleh simplify. Jadi 3/2 kuasa 2. Okey, yang ni 3/2 kuasa 2. Maksudnya, kuasakan 2, negatif 3/2 kuasa 2. Jadi 9. Okey, ni cikgu tulis sini. Ni adalah 3. Negatif 3/2. So, kuasakan 2, tekan kalkulator pun boleh lah. 3, 3, 9. 2, 2, 4 jadi 9/4. Bila negatif, positif kan jadi positif lah kan. Okey, tolak 5 sama dengan kosong. So, kamu selesaikan yang tu. Okey, combine yang ni, bawa ke sebelah sana. Kemudian kuasa 2 ni, puncakan kuasa 2 dia. Kemudian kamu dapatlah jawapan X. Cikgu ajar separuh je. Boleh rujuk modul. Okey. Okey, satu lagi. Ini, okey, satu lagi cikgu lupa. Dia kata 3 tempat perpuluhan. Maksudnya kalau kamu dapat 1.2367. Okey, 7. So, tak boleh tinggal macam ni. Sebab dia kata 3 je. Maksudnya 1, 2, 3. Jadi, jawapan dia 1.137 saja. Kena ikut arahan soalan. Okey, boleh faham Sekejap lagi ingat ni pula jawapan cikgu tak padam. Okey, the last one. Okey, guna rumus. Rumus senang, tak masalah. Okey, so rumus kita apa? X sama dengan negatif B plus minus B kuasa 2 tolak 4AC over 2A. Okey, so X sama dengan negatif B. B kita negatif 4 kan? That's why cikgu kata cikgu lebih suka tulis. Walaupun cikgu ni adalah cikgu dah habit zaman dulu memang tulis. So, lebih selesa lah. Tak tersilap. So, negatif jadi positif kan. Tulis je dulu tak masalah. Okey, jangan tinggal step ni sebab step ni lah untuk dapat markah. B kuasa 2 tolak 4. Oh ya dah. A kita 1, C kita adalah negatif 7. Over semua Okey, 2A. A kita 1. Okey, so yang ni cikgu dah kata dah tak perlu kira satu-satu. Guna EQN, okey? Guna EQN. Okey, letak je jawapan dia berapa. Ini pun sama. Okey, kenapa tadi cikgu kita tak boleh guna EQN ni kat sini? Cikgu takut pada positif negatif tu kan. Kan kita ada sini satunya positif, satu lagi negatif. Takut kamu tersilap letak bawah jawapan tu salah. So that's why kena kira satu untuk kita semak jawapan tak ada masalah. Okey, so ini pun sama. Okey, masukkan ni cikgu tak mahu tunjuk boleh tak? Okey, masukkanlah negatif B. So, negatif 2 tambah tolak B kuasa 2. B kuasa 2 kan? Okey, so 2 kuasa 2. Okey, tolak 4A. C. A kita 2. C kita negatif 1. Okey, tarik panjang ni. Tak elok dah suara cikgu. So, 2A, 2A. 2 darab 2 lah. So, dapatlah jawapan. Ambil yang kalkulator tu. So, kamu buat je koma. Satu jawapan satu lagi. So, rumus lebih senang. So, itu saja untuk hari ni. Cikgu minta maaf sangat-sangat. Tak boleh nak buat Google Meet sebabnya kelas cikgu pack dengan form 5 untuk hari Selasa. Kalau hari Jumaat dan hari Isnin tak ada masalah. Okey, so itu saja daripada cikgu. Siapa yang ada printer boleh print. Tapi yang tak ada, salinlah. Okey. Yang penting main nanti bersemuka. Siapa yang tak ada nanti cikgu printkan untuk dia. Okey. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.